العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Telah mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan diangkat atas beberapa darjat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ada seorang lagi kat belakang. Sampai dia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah pada pagi ini dapat bersama dalam majlis kuliah ataupun tazkirah kitab kita Hidayatul Sabyan. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah sampai ke saat ini Allah masih memberi kesempatan, ruang, peluang kepada kita dapat berada di sini dan dapat meneruskan saki-baki sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini sebelum Allah ambil, Allah jemput kita secara rasmi, dan juga dapat melompat masuk dalam tahun baru, tahun hijrah 1434 hijrah. Jadi semua yang ada pada hari ini adalah muka baru lah, muka hijrah. 1434. Ada yang tempah siap dah nombor kereta 1434 sebab beli tahun ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula saja nak pandai enjin sikit. Tuan-tuan tahu tak umur tuan-tuan mengikut kiraan hijrah? Hak ada tu umur berapa? 63, 54, 27. Yang tu masih di muda ke tua? Tua lagi. Sebab dia kiraan hijrah ni dia kurang 5 ataupun 6 hari kot. Setiap tahun kurang. Perimpun main, rupa-rupanya kita dah pun lebih dah daripada umur kita yang kita berkira. Kak Nam saya tak tahu Kak nampak muda. Kak Maznam kan 39. Contoh saya kalau ikut hijrah masa 40 dah apa? Tua kan? Kita dah rasa baru 72. Jadi yang hak kiraan hijrah ni kita tak pernah tahu. Kita dah kira Masihi yang saja nak lontar benda ni supaya kita macam mana kita nak bandingkan umur kita dengan yang hijrah. Hak tepat, hak balik kita ikut Islam, ikut hijrah kan? Tapi yang ni kita tak tahu umur kita yang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan balik kira. Jadi lepas ni kira, nak kira macam mana? Kena cari ahli falakiyah tu, suruh dia pakai apa balik. Dia ada satu perisian tuan-tuan. Kita masukkan tarikh kita, kelahiran kita hak Masihi, kita akan dapat hari dia, berapa hari bulan, kemudian berapa tahun umur kita. Saya pun tak tahu, saya tanya tuan-tuan. Akhir tak apalah. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan di akhir rancangan kita, saya cerita sikit berkaitan dengan Kemboja dan juga Vietnam. Saya kalau nak belum sebut lagi, tuan-tuan dah senyum lah. Mungkin nak tahu cerita baru. Sikit boleh lah, banyak-banyak tak boleh lah. Sikit boleh. Jadi hari ni kita berada di mana? Kitab kita, muka surat ada sampai 28 lah. Muka surat 28. Last sekali, bawah sekali. Okey, muka surat 28 bawah sekali. Qala muallif, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata penulis pengarang kitab ini, bab mati, pengurusan jenazah. Dan barang siapa uzur
Dan barang siapa uzur mandinya dengan sebab ketiadaan air atau ia mati terbakar dan umpamanya, jika dimandi akan dia nescaya luruh kulitnya dan dagingnya, atau dengan sebab tiada hadir pada mayat yang perempuan itu melainkan laki-laki yang ajnabi atau akasnya, nescaya tayamum akan dia dan disembahyangkan atasnya. Tajuk apa ni? Tajuk berkaitan dengan pengurusan jenazah, menguruskan jenazah, menyempurnakan pengurusan jenazah. Jadi hak sebelum ni dia cerita kepada kita lagu mana mati, macam mana nak buat, apakah persiapan-persiapan, lagu mana kita nak jaga, ataupun lagu mana kita nak mengurus semasa sakit berat sampailah mati. Ni sebahagiannya lagi. Dan barang siapa ni bukan barang orang lah, siapa-siapa maksudnya. Sebab dia guna bahasa lama. Dan barang siapa, kalau barang siapa ni almari, perabot lah, no? Itu barang siapa. Barang siapa ni siapa-siapa. Bahasa kita di Pak dengan anak baru macam tu lah kot. Dan barang siapa ataupun sesiapa yang uzur matinya, mati dalam keadaan uzur sangat. Uzur ni yang bermasalah dengan sebab, ni contoh sebab, dengan sebab ketiadaan air. Mati itu bermasalah tapi air tak ada. Mati itu dalam keadaan tak ada air, masalahnya tak ada air nak urus. Atau ia mati terbakar, sama jugalah. Kalau mati dalam keadaan terbakar. Tuan-tuan, kalau biasa tengoklah orang mati terbakar, sama ada terbakar kereta ataupun terbakar rumah, daripada 10 kilo dia tinggal 5 kilo. Daripada panjang tinggal pendek. Pandai pun. Daripada panjang jadi pendek, dia berkerok, dia tarik. Itu terbakar. Kalau terbakar kereta ke, terbakar rumah ke, kan, dia akan jadi kecil. Jadi macam mana nak memandikan jenazah? Angkat relai, patok, putus, luruh. Itu terbakar. Dan umpamanya, jika dimandi akan dia nescaya luruh kulitnya. Jadi kalau lah macam tu, kalau mandi luruh kulit. Sama juga yang bermasalah, tuan-tuan, orang yang mati lama duduk dalam hutan, kadang-kadang duduk dalam rumah, yang 43 hari baru ni mati di atas bah buruk lama dah. Dah mati 3-4 hari dah jumpa di atas bah pula bah lama dah, tak guna dah. Dia panggil besi buruk lah. Seorang mayat wanita baru 3-4 hari lepas. Baca tak surat bah? Menjauh baca. Kalau lah kita uruskan dia, memandikan dia, luruh kulit. Ada yang luruh isi, hak lama sikit luruh isi. Kadang-kadang ada kan orang tua yang mana hak lama-lama tu, anak duduk jauh, menantu duduk jauh, duduk dalam rumah, mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Sedang seminggu ni kalau nak pergi ambil, nak angkat tak boleh dah. Dia akan angkat naik, tinggal tulang saja. Isi-isi dia relai lekat di lantai. Hak bulat dia kira lah. Allah, tuan-tuan. Dan dagingnya, daging pun luruh juga. Angkat-angkat kepala, mata luruh bawah. Ni semua ni boleh berlaku. Boleh jadi kena kat kita, boleh tahu. Atau dengan sebab tiada hadir pada mayat yang perempuan itu melainkan laki-laki. Dalam kampung tu perempuan seorang dia aja. Bila mati ke, hak nak urusnya tak boleh. Sebab apa? Hak dia semua lelaki yang ajnabi. Lelaki yang ajnabi ni lelaki yang terasing, yang halal kahwin, yang bukan adik-beradik ataupun mahram. Sebab Islam ni jaga sungguh. Sampai mati tu kena jaga aurat, jaga maruah. Sampai mati, hidup lebih lagi lah. Orang tengok mayat kan, bukan ada nafsu dah. Betul tak? Tengok mayat dah tak ada nafsu, tetapi Islam tetap menghormati, menjaga maruah. Cantiknya Islam. Atau akas ni kalau contoh sebalik dia, lelaki meninggal tapi tak ada orang lelaki yang menguruskan.
hanya ada perempuan saja. Perempuan tu pun yang ajnabi juga. Bukan bini dia, bukan adik-beradik dia, bukan ibunya, bukan mak setara dia. Nescaya ditayamum akan dia dan disemahyangkan atasnya. Nescaya ditayamumkan. Tayamum tu orang yang mengurus jenazah ke tayamum mayat? Jawablah kuat sikit, tahun baru ni. Tayamum mayat. Nak tayamum macam mana? Luruh lebih nasi terbakar. Kira orang ngaji tengok dia jawab cantik kan. Syarat ya ada tu kan. Kita ambil jenazah di depan sikit lagi nanti saya terang. Atau ada najis atau ada atas badannya najis yang tiada dimaafkan dia, dan uzur menghilangkan dia seperti najis yang di bawah kulit yang tidak dapat disuci akan dia. Maka kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ditayamum akan dia dan disemahyang akan atasnya, disemahyangkan atasnya. Dan kata Syekh Ramli pula, tiada ditayamum akan dia dan ditanam akan dia dengan tiada semahyang atasnya. Itu perbezaan antara dua ulama fiqh ni. Kalau kita nak ambil yang mana? Dua-dua boleh pakai, sebab dua-dua ulama fiqh yang besar. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sabilah Muhtadin, tuan-tuan, perbahasan dua kisah dua orang ni, Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli. Walau bagaimanapun dua-dua boleh pakai. Kalau kita nak pakai yang mana? Yang kita agak lebih ikhtiyat, lebih cermat. Antaranya dalam bab ni kita pakai Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar. Saya nak cerita sikit. Kalau jenazah tadi ni rosak, jenazah tadi ni dah lama, dah reput apa semua, tak boleh kena air, tak boleh nak kena air, jadi ditayamum akan dia, ganti kepada mandi jenazah. Di tayamum ni kita tayamum mayat, tayamum mayat. Syarat-syarat dia, rukun-rukun dia sama sebagaimana tayamum orang yang hidup. Cuma kita niatnya mentayamumkan mayat lah. Hak biasa kalau kita tak ada ayat ni, kita mentayamumkan, kita niat untuk diri kita bagi mengharuskan sembahyang. Tetapi bagi mayat kita niat tayamum ke atas mayat ini. Sahaja aku tayamumkan ke atas mayat ini kerana Allah Ta'ala tayamum. Kemudian syarat dia sama. Kita tepuk, kita lah tepuk, bukan mayat tu tepuk. Kita tepuk debu. Kalau mayat tu tepuk debu, hak mani mayat lari tak balik lah. Kita tepuk debu, syarat dia sama. Tepuk debu dengan tapak tangan kita, debu yang mutlak, bukan yang mustakmal, dengan niat apa, kemudian kita syaratkan letak di muka dia. Kalau lah tak boleh sentuh dengan tangan, kita pakailah, dia panggil apa, sarung tangan. Sama ada sarung tangan yang kain ataupun yang plastik, tak apa. Kita tepuk debu, kemudian niat semasa debu mula bersentuh muka, niat tayamum. Kita syaratkan, kalau pegang nanti luruh hak lain pula. Kita sapu lalu kan, biarlah bersentuh sikit, jangan tak bersentuh langsung. Sentuh agak-agak, tak mencederakan, tak merosakkan muka mayat tadi. Sapu luruh dia agak rata, kemudian barulah terpiak dah kat sini. Terpiak buang debu-debu mustakmal, tepuk kali kedua pula. Untuk tangan dia, tangan pun angkat sikit kalau boleh angkat. Kalau tak boleh angkat tu tak apalah. Kalau boleh angkat sikit, sebab kalau boleh nak meratakan dia panggil apa, sapu dia tu. Sampailah habis, dua tu saja. Selesai saja, kapankan dia. Mudah. 2 kali 3 kali sekali dia sekali je. Sekali je. Yang tu kalau sampai peringkat, sampai tak boleh nak buat apa lah. Tapi mungkin ada cara yang lain. Tapi tayamum asalnya ialah kita kena menggunakan tangan. Asal dia macam tu. Tuan-tuan ingat tak pada tahun 90
1990 ataupun 1991. Asrama sekolah menengah agama Padang Lumat yang terbakar, 27 orang pelajar perempuan mati hangus, dan anak-anak kita mati syahid. Jadi macam mana cara mandi tuan-tuan? Setiap orang dulu diangkat naik, diletak di atas kain putih. Diletak di atas kain putih, setiap orang tu, setiap mayat tadi ni. Kemudian dijirus air di atas dia. Peganglah, ada bagi tinggi sikit, pegang di kanan ke ataupun berlapik sikit. Kemudian dijirus air di atas mayat sebagai tanda mandi lah. Itu mandi mayat. Nak pegang nak ni tak boleh dah. Dia akan hancur, dia akan relai. Maka jurul syarat, jurul tu meratakan air bagi mayat tadi. Selesai. Lepas tu kapan? Kapan tu dia kecil-kecil dah dimakan oleh api dah separuh. Ya. Jadi tak apalah, kain tu dibuang ataupun diangkat naik pula, tak ada kapah. Kapah pula, di bawah kapah tu ada kain putih. Jadi selesai cara tu. Jadi ke-27 orang tu semua macam tu, sama lah. Tu mati terbakar. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, tu cara dah. Tengoklah, kadang-kadang kes dia berlainan. Ada hak dapat, kepala tak ada, boleh apa? Ada yang kaki dipotong, digergaji pun ada. Macam-macam fashion. Tetapi kok mana pun asasnya ialah meratakan air dengan niat memandikan jenazah. Tu. Dia mengikut satu pandangan ulama tuan-tuan. Sebenarnya mandi jenazah ni, dia berjejak di atas membersihkan jenazah. Kalau lah tak ada siapa nak pandai urus, basuh jurus apa semua, lepas tu kafan lah. Tetapi oleh kerana kita di sini kemudahan yang banyak, kan, kain putih ada, pampers pun ada, alat ni ada, alat ni ada, hak HIV, cara HIV, kita sempurnakanlah dengan sempurnanya. Lagipun mati sekali saja di dunia lah. Sempurna menyempurnakan. Tu. Kemudian pula kita hiasilah dengan perkara-perkara yang sunat kalau ada, angkat perlahan, sambil itu baca apa yang boleh baca, kan? Angkat jenazah, apa bacaan dia, ambil wuduk, apa bacaan dia, sambil-sambil itu pula apa nak baca. Kita hiasilah dengan sempurna, cantik, kan? Yang Islam ajar tu cantik dah. Kemudian sambil-sambil itu kita jaga keaiban dia, kan? Tu. Sebab itu semua orang dia wasiat dah. Aku mau, kalau kata mak janda tu bagi mayat, bagi mandi, aku nak banyak wasiat. Mak janda kat ujung kampung tu, kan? Setengah orang dia tak mau mak janda, dia nak mak darah. Pasal apa? Selalu dia kenal jamu mak darah. Aku nak mak darah dia. Tak apalah. Yang kita hak lelaki pula tu, aku kalau kata Pak Leh aku nak, Pak Man aku tak mau. Allah, duduk kedai kopi sambil tepuk meja, kopi redik melambung, lebuk. Duduk cerita, hai, mandi mayat, ada tanda ni, ada tanda ni, tang ni lubang, tang ni kepek. Aku tak mau. Tapi mau kata-kata Pak Haji Leh ni, Allah, senyap sunyi. Pandai jaga rahsia. Jumpa lah benda pelik kat mana pun, benda ajaib pun, tetap tak cerita. Orang ni memegang rahsia, amanah. Ya Allah, kalau ada tu tuan-tuan boleh wasiat, wasiat kat isteri. Yang kalau abang tak ada esok ni, saya dah. Jadi kita abang tak ada, baru nak wasiat. Bila abang yang cakap macam tu, tak nak wasiat kata. Kalau abang tak ada, Pak Leh tu bagi Pak Leh urus jenazah abang. Bayar lebih sikit pun tak apa. Dia abang ada buah bantai. Dia abang dah nak buah bantai 3,000 sahaja. Jadi dah. Rupanya tak ada nak ganti lagi, habis dah 3,000. Sebab abang kat bini. Ya. Macam mana kalau mayat mati lemah? Terendam 3 hari, kan? Jadi jenazah atau mayat ni apabila mati tenggelam, dia kembang. Kita tuan-tuan basuh kain baju. Pasal biasa duduk pondok cetau, kan? Basuh kain baju tuan-tuan kalau sejam, kembang tangan ni. Kulit kita jadi kembang. Kalau 3 hari macam mana?
Kalau 3 hari tu orang tak kenal, dia bengkak. Memang tak cam kadang-kadang. Dia biasanya dia bengkak, dia akan timbul. Kalau sangkut tak mana-mana pun 1 hari dia akan timbul. Tapi lambat cepat. Kadang-kadang orang kata tu nak tampar duk tarik ke bawah. Naknya dia bila kita ni pejai ni dia berat di tempat bawah. Bila dia kembang-kembang so dia angkat naik balik. Ringan dia angkat naik balik. Tapi lambat cepat. Tak apalah tuan-tuan. Angkat-angkat naik tinggal tulang isi dia dah. Hak tulang tu tulang lah kan. Kalau ada isi lah. Kok mana-mana pun wajib mandi. Tu dah 3 hari dah pergi mandi cukup dah tu. Tenggelam lah. Ya. Yang tu lain, yang tu darurat sangat. Hak tsunami tu darurat sangat sampai tak ada orang mengurus. Sampai ribu-ribu. 360,000 mati. Tak ada nak urus. Yang tu balik bilah dengan kain tikar mengkuang ke apa yang ada. Mengikut kesesuaian darurat pada ketika tu. Itu lain lah. Sebab macam mana hak tu no? Korek lubang dalam pakai kes. Angkat pun pakai kes juga pergi bubuh. Tak ada nak susul dah. Nampak macam mana? Kan? Lepas tu tak tahu hak Islam ke hak Kristian juga. Tak tahu. Pakat-pakat semayang lah. Tapi tuju pada yang Islam saja lah. Yang Kristian pula semayang cara dia, tuju yang Kristian saja. Nak tentukan yang mana satu tak boleh. Dia dah cara dia. Ya. Okey lah. Sambung sikit lagi. Tadi kat mana lah? Dan ada atas badan atau ada atas badannya najis yang tiada dimaaf akan dia. Najis yang tidak dimaaf ni, dia beri contoh di depan tu. Najis yang tiada dimaafkan dia dan uzur menghilangkan dia. Dan uzur menghilangkan dia seperti najis yang di bawah kulit yang tidak dapat disuciakan dia. Contohnya jadi bagi orang lelaki, orang perempuan ada tak? Tak ada kan? Bagi orang lelaki saja. Jadi hak ada di bawah tu tak boleh nak hilangkan dia. Kalau buat pun tak boleh nak hilang juga, andai katalah. Ataupun satu lagi contohnya tatu. Buat tatu tu lah buat apa? Dia panggil apa di badan tu? Tatu di badan tu. Ada lambang ni, ada lambang tu, ada Garuda, ada bukuncak. Kadang-kadang dia sebab dia lekat sampai ke isi. Takdir katalah alat yang dia buat tu ataupun dakwah yang dia pakai tu adalah dakwah bernajis. Contohnya lah, tak boleh buang lebih-lebih. Ataupun setengah orang pakai susuk yang mana nak takut tulang babi ke. Contoh lah, saya pun tak erti. Contoh dia yang mana hak melibatkan najis yang tidak dimaafkan. Maka kata Syekh Ibn Hajar, ditayamum akan dia dan disemahyangkan atasnya. Ditayamumkan dia. Mana nak tak boleh kena ayak tapi ada najis. Nak kena ayak tak boleh. Nak basuh buang tak boleh. Nak keratkan dia. Kan? Start gaji Injil nak buang tatu tu, start gaji Injil. Mayat tu dengar-dengar Injil lari macam tu. Nak abang tu nak buang tak boleh. Nak korek tak boleh, nak buang tak boleh, nak bersiang tak boleh. Contohnya. Jadi kata Syekh Ibn Hajar, ditayamum akan dia dan disemahyangkan atasnya. Tayamum ganti balik untuk suci najis dan juga disemahyangkan. Semahyang tu biasa lah, semahyang jenazah. Dan kata Syekh Ramli pula, tiada ditayamum akan dia. Dia kata tak payah. Syekh Ramli kata tak payah tayamum dan ditanam akan dia dengan tiada disemahyangkan atasnya. Tanam macam tu ya, tak payah semahyang. Kasar sikit lah kan. Tak payah buat muah, terus tanam. Sebab ada najis pada tubuh badan dia, pada mayat tadi. Tuan-tuan tahu tak, Syekh Ibn Hajar ni mengikut cerita dia, ulama besar ni dua-dua ni, Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Tapi pandangan tak sama. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Syekh Ibn Hajar, anak murid dia sikit. Anak murid dia tak ramai. Tapi anak murid tak ramai pun semua bisa-bisa. Bisa-bisa ni jenis mengaji, pandai, alim. Syekh Ibn Hajar pula, Syekh Ramli pula tuan-tuan, anak murid ramai. Dalam ramai-ramai tu, sebahagian dia memang cerdik.
pandai mengaji, alim. Satu harinya anak murid mereka dua-dua ni nak test Tok Guru. Sebab Tok Guru ni anak murid ramai, hak seorang lagi anak murid tak ramai. Syekh Ibn Hajar anak murid sikit, Syekh Ramli anak murid ramai. Anak murid mereka ni pergi test Tok Guru. Salah seorang dia pergi jumpa Syekh Ibn Hajar. Dia kata, Syekh, Tok Guru lah, Syekh ni Tok Guru lah. Syekh, saya tengok anak murid tak ramai, tapi dia kata Syekh Ramli lah, dia mengajar, sekali mengajar 3,000, 4,000. Anak murid ramai. Hebat sungguh. Artinya dia nak tengok apa pandangan Tok Guru Syekh Ibn Hajar yang anak murid tak ramai sikit, adalah 30 orang, 40 orang. Syekh Ibn Hajar kata apa? Dia ramai-ramai pun, kalau separuh jadi anak murid, separuh tu alim, alhamdulillah. Nampak kata dia rendah diri. Syekh Ibn Hajar ni dia tak nampak kata dia anak murid sikit. Dia nampak tu hak Syekh Ramli tu, Tok Guru sana tu ramai mengaji. Kalau boleh separuh pun, kalau boleh separuh pun alim, separuh pun alhamdulillah, hebat dia. Dia tak kata ramai saja kalau jadi, tak boleh kira, ramai saja, cakap saja. Tak ada. Tu nampak sikap Tok Guru. Jadi anak murid ni pergi dekat Syekh Ramli pula. Pergi kat Syekh Ramli pula, dia kata, Tok Guru anak murid ramai, tapi Syekh Ibn Hajar, Syekh kita seorang lagi anak murid sikit. Dia nak tengok Tok Guru nak kata apa. Syekh Ramli kata apa? Sikit-sikit pun semua jadi, tak semua aku. Aku ramai-ramai ni tak tahu, seorang dua je kot. Dia tak ada pelagak tu Tok Guru, tak ada. Kok lah dia kata, sikit-sikit pun kalau kira, aku ramai ni kalau jadi, alhamdulillah. Dia tak boleh kira sangat sikit-sikit tu. Tak ngaji tu tak erti buat lah. Tak. Jadi Syekh Ramli kata, dia walaupun sikit, alim semua tu. Tapi kita ni walaupun ramai-ramai 3-4 ribu, tak tahu mana ni. Dah ramai. Nampak kata sikap Tok Guru tu, dia tak pelanggar dan dia tak iri hati, walaupun lain-lain pandangan. Mai kat kita ni lain-lain pandangan. Bukan tak kenal dia, keturunan dia aku kenal. Lubang hidung dia aku kenal, tu dia. Tu mai kat kita, tuan-tuan. Dia sama-sama Tok Guru tengok tawaduk, sifat rendah diri dia. Lebih-lebih lagi depan anak murid. Anak murid nak kenal dah tu, tapi dia pandai kontrol lagi, tuan-tuan. Tengok. Okey, tak apalah, tu sedikit cerita berkaitan dengan Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli ni. Dan jika keluar najis daripada mayat, jikalau pada farasnya sekalipun, kemudian daripada mandinya, dan dahulu daripada kafannya, kata Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar, jikalau kemudian daripada sembahyang sekalipun, maka wajib membasuh akan dia. Kata apa ni? Jum'un. Kata Jum'un ni kata keseluruhan ataupun kedua-duanya sekali. Kedua-dua Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli. Jika keluar ia kemudian daripada sembahyangkan atasnya, maka tiada wajib menghilang akan dia jika berlumur ia dengan kafannya sekalipun. Ni dua pandangan mereka. Tu. Ada satu pandangan dia kata, kalaulah lepas sembahyang, kalaulah keluar juga najis, hendaklah dibasuh kafan, barulah pergi hantar ke kubur, disimpan. Jadi pandangan yang kedua ni pula dia kata tak payah kan. Jika keluar ia kemudian daripada sembahyang atasnya, maka tiada wajib menghilangkan dia. Kalaulah lepas sembahyang tengok-tengok darah keluar, kain kafan tu jadi merah, sebab apa? Mati accident dia. Tak payah buat apa dah, terus disimpan, terus dikuburkan. Dua pandangan sini. Bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain yang menutup auratnya jua. Ni sekurang-kurang. Kalaulah tak ada kain, miskin sangat, ni taklah macam tu kan. Sengkek sangat ke, tak ada sangat ke, sekurang-kurangnya selai kain. Selai kain yang boleh menutup aurat jua tu sahaja. Tu. Atau satu kain yang menutup sekalian badannya, ataupun satu kain yang boleh tutup semua sekali badan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tadinya sekurang-kurang boleh menutup aurat,
Kalau lelaki aurat antara pusat dengan lutut, betul tak? Itu sekurang-kurang. Tu. Ataupun satu kain yang boleh menutup seluruh badan, ujung rambut sampai ujung kaki. Selai tak apalah, itu sekurang-kurangnya bagi adab juga. Ada orang tanya pula, ni kain putih, kalau kain biru ni boleh tak? Kalau kain hijau, mana lah nak tahu? Kain kuning ke, kain oranye ke, boleh ke tak? Boleh kalau tak ada kain yang putih. Sebab kain putih ni afdal. Afdal kain putih, lebih baik kain putih. Tapi kalau tak ada, cari tak ada, pergi kedai kain pula, baru saja orang ambil hak putih. Tempah di kulim ke, di parit untak ke, kita tempah tak ada dah, sudah habis dah. Ada kuning je, kuning pun kuning lah. Tapi afdal kain putih lah, no? Ini cerita kalau tak ada. Yang pertama itu hak Allah Ta'ala, dan yang kedua itu hak mayat. Yang lebih daripada itu hak waris. Jadi yang pertama tu hak Allah, artinya selai kain itu yang boleh menutup seluruh badan itu hak Allah, ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kemudian mai hak kedua pula, lapisan yang kedua, kalau ada kemampuan beli dua keping kain. Hak kedua tu adalah hak siapa? Hak mayat. Yang ketiga pula hak waris. Waris rumah 2 tingkat, kereta 3 biji, bini 4, anak 17. Takkanlah kain kapal tak boleh beli. Beli yang ketiga. Kepingan yang ketiga, helaian yang ketiga ni adalah hak waris. Itulah hak kita, taraf kita di Malaysia ni sekurang-kurang 3 helai tu. Bagi orang lelaki, orang perempuan pun sama juga. Tapi afdalnya 5 helai orang perempuan. Baru ni orang tanya saya, boleh tak ustaz, apabila kita nak mengurus jenazah, kita buat baju dia dengan kain? Ada buat baju kan? Buat baju buat baju dengan kain putih lah. Helaian, salah satu selai kain yang putih tu kita buat baju dia. Boleh ke tidak? Saya kata apa tak bolehnya. Tetapi saya kata boleh diambil kira. Andai katalah mayat tadi ni semasa hidup dia minat sesuatu, masa mati tu macam tu lah juga. Kalau semasa hidup dia minat ibadat, masa mati pun dia minat juga ibadat. Contoh ada macam tu, kan? Jadi kalau lah semasa hidup dia pakai baju tadi, pergi pekan parit buta, agak-agak dia nak pakai lah baju hak kain putih ni. Tak pakai. Dia setuju dah kalau kita buat baju daripada kain putih, bagi dia pakai baju. Saya tanya macam tu je lah. Sahabat kata macam tu, tuan-tuan. Dia pun terpinga-pinga. Jadi boleh nak jadikan baju, boleh, tak ada masalah. Tetapi setengah orang dia tak buat atas alasan kalau masa hidup tentu dia tak pakai, takkan masa mati nak bagi pakai baju yang seringkas itu, baju yang dibuat daripada kain putih, ya. Hak jenis ikat tepi, lepas tu tak ada tak ada jek apa dah. Situlah letaknya. Bukan kata tak boleh terus, boleh. Tapi kita nilai tengok dengan kemahuan dia. Ada katalah kalau dia hidup. Satu lagi ada orang tanya saya berkaitan dengan lah ni, orang bagi pakai pampers bagi mayat. Urus jenazah artinya mandikan jenazah, habis selesai dah bagi pakai pampers. Pampers harus orang tua lah. Boleh ke tidak tuan-tuan? Orang dulu dia pakai belat, dia bubuh dia panggil kapas, lepas tu dia pakai cawat, bagi pakai cawat. Lah ni cawat payah dah nak buat. Boleh tak pakai pampers? Boleh pakai pampers, syarat dia bersih. Kapas juga pampers tu, kapas dengan kain, cuma ada plastik di luar. Boleh jawab dia. Jangan bagi pakai pampers yang bernajis, tak boleh lah. Kemudian yang ketiga tu, helaian yang ketiga adalah hak waris. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat laki-laki itu dikafankan dia dalam 3 helai kain yang bersamaan lebarnya dan panjangnya, yang menutup sekalian badannya. Itu bagi orang lelaki. Jenazah lelaki sekurang-kurangnya 3 helai. Itu 3 helai.
Dan harus ditambah bajunya. Harus ni boleh ditambah baju. Baju ni yang menjadi pertikaian ni, hak saya sebut tadi ni, boleh bagi pakai baju. Dan juga serban jadi 5. Serban tu duduk atas kepala, tapi jadi 5 helai lah walaupun duduk atas kepala. Jadi 5 helai. Jika tiada ia ihram. Kalaulah dia ni bukan orang yang ihram, mati dalam ihram, boleh. Dan yang afdal bagi mayat perempuan yang khunsa. Yang khunsa tu kan tahu tak yang khunsa? Anak dia dua. Alat apa? Okey. Jadi yang khunsa ni yang ada 2, telaga pun ada, galah untuk kek ayam pun ada. Faham ke tu? Saya nak abang payah kat dia kata, "Wah, ustaz ni buat pelik-pelik." Tapi telaga tu dia ada galah untuk cedok ayam. Faham ke? Kan, kolah pun ada, kepala peik pun ada. Macam tu. Jadi khunsa ni yang mempunyai 2 alat. Bila sebut khunsa dia ada 2. Satu khunsa muskil, satu lagi khunsa wadih ya Allah. Tu. Khunsa muskil ni payah jumpa. Orang yang ada 2 alat, dua-dua berfungsi. Dua-dua berfungsi, dua-dua aktif. Satu lagi yang fungsi salah satu. Khunsa juga ada 2 alat juga. Tapi panglima saja yang aktif. Ataupun sebaliknya, salah satu yang aktif, satu lagi tak aktif, ada je sebagai teman dia. Okey. Jadi yang khunsa itu 5 lapis, iaitu 2 helai yang menutup sekalian badannya, dan kain pakai, dan baju, dan telekung. Yang khunsa. Dan jika tiada dikafan akan dia di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafan akan dia dengan 3 lapis. 3 lapis seperti laki-laki jua. Kalau tak cukup, tak memada tak cukup ataupun tak dapat 5, dia boleh diuruskan kafan jenazah dengan 3 helai, sama seperti mana mayat lelaki. Dan makruh ni tak ada pahala. Dan makruh dilebih akan dia daripada 5 lapis, seperti ditambah seluar ni seluar lah, seluar kita atau lainnya, makruh. Kalau tambah lebih lagi tak dapat ada kebajikan, tak dapat pahala, makruh. Dan demikian lagi makruh dikafan akan dia dengan kain yang mahal-mahal harganya. Sutra, kain putih sutra pula, sutra daripada Slovenia. Import. Makruh juga. Tak payah mahal-mahal lah, kain putih ni biasa je lah. Itu pun jika tiada di sana itu waris yang mahjur ataupun yang ghaib. Itu pun kata dia, kalau tak ada waris yang di sana, tidak ada waris yang mahjur. Yang mahjur ni apa? Yang ditahan ataupun yang ghaib, yang hilang. Abang kata macam mana? Dia kata makruh dikafan akan dia, akan mayat tadi, dengan kain yang mahal-mahal harga pun. Itu pun kalaulah tidak ada di sana waris yang mahjur, waris yang ditahan. Ataupun ditahan yang artinya waris tak balik rumah, waris hilang, ghaib tu hilang. Mahjur ni ditahan ataupun ditawan. Tak boleh balik tu, kena tahan di mana? Di penjara Amerika atau di mana? Di Iraq ke, tak boleh nak balik. Itu pun tiada di sana waris yang mahjur ataupun yang ghaib. Dan jika ada waris yang mahjur ataupun yang ghaib, yang ditahan ataupun ditawan ataupun yang hilang, maka iaitu haram melebih-lebihkan dan bermahalkan pada kafannya. Kalaulah ada waris dia tu yang mana hak ditahan, ditawan ataupun ghaib yang hilang, maka mayat tadi ni haram tu kita mengkafankan dia dengan kain yang mahal-mahal harganya.
Dan sunat dihambur di dalam segala lapisan-lapisan kafan, dan atas mayat itu akan hanutun. Apa dia hanutun? Kita panggil apa? Apa tu? Apok baru kot. Hanutun. Tak nak. Yang kuning-kuning sikit tu apa? Cendana. Saya pun tak tak ingat. Okey, hanutun. Dan sunat ditaruh kapas yang digaul akan dia, akan hanut. Yang digaul dengan hanut. Dengan hanut itu pada segala lubang-lubang dan pada segala anggota sujudnya, dan mandi-mandi dan sendi-sendinya. Wallahu a'lam. Dia orang tua baca ni, duk kembang, ya. Mata pula dah kau kelabu lah kan. Cuma kalau tengok perempuan tu nampak perempuan lagi. Kalau sampai peringkat tengok perempuan nampak lelaki tu, tak boleh buat apa lah nak. Mata pun kelabu lah. So kena pombang betul-betul. Jadi dia kalau dah tua macam tu lah perempuan, no? Jadi dia kata apa? Setiap lapisan tu ditabur secara nipis lah, bukan tebal sangat. Hanut, dia panggil apa tadi? Debu apa? Debu cendana tadi. Dan digaul-gaul akan dia dengan hanut. Artinya kapas tadi digaul dengan hanut pada segala lubang-lubang, ditutup pada segala lubang-lubang dan segala anggota sujud dan juga sendi-sendi. Jadi kita buka sendi-sendi. Contohnya engkau kat telinga, buah hidung, di hidung ni ada lubang kan. Buah di hidung. Lepas tu pula tengoklah sendi-sendi bawah ketiak, di perlipatan tu bubuh kapas yang mana ditabur sikit ataupun dicampur sikit dengan debu cendana tadi. Tapi kita dah tengok lala ni tuan-tuan, dia bubuh kapas saja pun tak apa. Sebab apa? Di dalam lapisan kain lapis tadi ni dah pun ada, dah pun ada. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menjaga mayat supaya tidak berbau sangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, mayat apabila ditanam, tanam saja tuan-tuan, sehari, 2 hari, 3 hari itu tak apa lagi. Sampailah ke satu peringkat tuan-tuan, contohnya dalam 40 hari, lebih kurang 40 hari, perut dia akan membesar. Sebab dia kembang. Tambah-tambah dia dalam tanah pula tuan-tuan. Dia kembang, walaupun dalam lapisan kain, dia kembang. Dia pun dah kembang, dah membengkak. Dan kata juga para ulama, lebih kurang 100 hari, perut tadi akan pecah. Perut mayat dia akan pecah. Bukan tepat 100 hari dah, lebih kurang 100 hari. Bukan kata pecah betul, tu dah. Nampak kata dia. Cara dia lah, cara mayat dalam kubur, dia pecah, reput kan. Reput sikit-sikit tu, dia akan pecah lebih kurang dalam masa 100 hari. Kemudian lepas pada 100 hari ni, dia akan hancur sikit sampai akhir sekalinya jadi tanah semula. Lebih kurang macam tu. Okay. Okey, Abina. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Rukun apa nama? 10. Jadi bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Saya nak berhenti saya kat tu dulu. Sebab saya tak larat nak balik tu kot. Rojang ni selama. Okey, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, hari ini kita berada pada hari yang ketiga Muharram 1434 Hijrah. Tu. Jadi Islam ajak kita tuan-tuan cukup cantik lah bila sambut Muharram. Walaupun dalam benak pemikiran kita, alhamdulillah Allah bagi panjang umur. Kan? Allah bagi panjang umur. Panjang umur tak? Panjang umur lah tu. Kan? Orang putih ajak kita panjang umur. Tapi Islam ajak kita tuan-tuan, kau pendek umur. Dah habis dah setahun berlalu, mai hak depan ni kau pendek umur. Kau pendek umur. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita ni kau pendek umur. Siapa yang kata bila masuk tahun baru panjang umur?
Hak umur panjang tu telah pun berlalu. Hak mendatang ni tak tahu lagi berapa hari. 3 hari, 7 hari, 7 minggu, 4 bulan, lagi 3 tahun, 11 tahun. Tak tahu yang mana satu. Kan? Ibrahim pendek selalu pesan dengan kita. Mari tengok. Kita tengok siapa yang kena. Tengok malam ni siapa kena. Kena kat kita. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alim ulama bila malam tahun baru, hari tahun baru, awal tahun baru, tuan-tuan, mereka ni menangis dalam hati. Mereka menangis di dalam hati, memandangkan umur kau pendek. Macam mana Rasulullah. Apabila Rasulullah turunnya ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir? Ayat yang akhir yang telah disempurnakan segala nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ni ada setengah ulama kata ayat yang terakhir sekali turun bila Rasulullah. Bila ayat ni turun tuan-tuan, menandakan bahawa selesai dah urusan Nabi, sempurna dah dakwah dan juga Islam. Rasulullah ni dia tak fikir lain. Dia fikir bila akhir ni tunggu masa mati. Sebab kerja dia habis dah. Lebih kurang macam tu. Bila Rasulullah bagi tahu ayat yang turun ini kepada para sahabat Nabi yang lain, sahabat-sahabat cukup gembira. Sebab apa? Tak ada dah ayat yang turun, tak ada dah putusan-putusan baru, kerja-kerja yang baru. Alhamdulillah, laksanakanlah kerja yang sedia ada. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia teriak. Sebab dia faham, bila habis tu kan, habis-habisnya habis mati ya. Rasulullah akan wafat. Menangis dia. Menangis. Kita pun macam tu juga tuan-tuan dan puan sekalian. Bila masuk tahun baru ni kita fikir apa? Umur kita kau pendek. Umur kau pendek. Tak tahu berapa lama lagi boleh pergi. Yang hak lepas dah 70 tahun, 60 tahun. Hak lepas dah tak akan kembali lagi. Tapi yang ke depan boleh pergi jauh mana? Wallahualam. Sebab itulah Islam ajak kita tuan-tuan. Islam ajak kita apabila sambut tahun baru, baca doa akhir tahun. Tuan-tuan baca tak doa akhir tahun? Alhamdulillah. Kemudian baca doa awal tahun. Hak akhir tahun kita minta Allah Ta'ala terima segala bentuk apa kerja-kerja yang kita buat ni, Allah Ta'ala terima, jadikan amalan yang soleh dan sebagainya. Hak baru pula ni kita minta Allah bimbing, Allah tarbiyah, Allah asuh, Allah didik kita ni biarlah berada di bawah keredaan dia sentiasa. Tak lalai walaupun sesaat. Tu. Kemudian 1 Muharram, Islam ajak kita ialah berpuasa 1 Muharram. Tuan-tuan puasa tak? Puasa. Hari ni puasa tak? Patut senyum lebar pun. Hari ni tak puasa tak? Hari banyak. Islam ajak kita 1 Muharram puasa. Begitu jugalah Islam ajak kita tuan-tuan sampai dekat hari Tasu'a dengan hari Ashura hendaklah kita berpuasa. Tu. Hari yang ke-9 dan hari 10 daripada bulan Muharram. Hari Tasu'a hari ke-9, Ashura hari 10. Sebab apa? Sabit dalam satu hadis Nabi SAW, puasa hari Ashura sangat besar pahalanya. Di antara maksud hadisnya, ketika Rasulullah ditanya berkenaan dengan puasa pada hari Ashura, hari yang ke-10, baginda Rasulullah menjawab, amalan itu dapat melepaskan dosa setahun yang lalu. Puasa hari 10 Muharram, tak apa hari dah, seminggu lagi kan. Mungkin hari Sabtu depan. Jadi puasa hari Ashura melupuskan, menghapuskan, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Artinya tahun lepas. Tahun lepas bila? Tahun hak sehari sebelum tu, 10 hari sebelum. Artinya hak tahun lepas 1433 Hijrah. Dosa apa tu tuan-tuan? Dosa kecil. Dosa besar ke mana pun kena taubat nasuha. Dosa-dosa kecil dihapus semua selama setahun. Yang mana ada dalam setahun berdosa, dihapus semua. Masya Allah. Dengan puasa sehari. Kemudian Imam Baihaqi menyatakan bahawa
mengupas berkaitan dengan sebuah hadis yang Rasulullah kata, berpuasalah kamu pada hari yang ke-9 dan ke-10 Muharram, dan jangan kamu meniru cara orang Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan, dia berpuasa pada hari yang 10 Muharram, hari Ashura saja. Jadi Rasulullah sarankan kepada kita supaya berpuasa 2 hari, hari ke-9 dan ke-10, nak membezakan daripada amalan orang-orang Yahudi. Jadi kapuh dua sekali, gabung dua, hari Ashura dengan hari Tasu'a, 9 dan juga 10, buat dua-dua sekali. Dan hadis daripada Sayyidina Umar pula mengatakan, sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura adalah seperti berpuasa setahun lamanya. Tu. Kalau berpuasa pada hari Ashura seperti mana berpuasa setahun, di segi fadilat, kelebihan. Dan bersedekah pada hari Ashura bagaikan bersedekah